Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan mereview satu produk yang dipanggil micro FPV ataupun micro drone ataupun juga dikenali sebagai tiny whoop. Okey. Yang ni saya order di Shopee. Okey, saya order di Shopee saja. Harga dia tidak lebih daripada RM50. 40 lebih kurang lah. Okey. So kita akan tengok drone ni ya. Okey, kalau tengok dia datang dengan bungkusan macam ni. Okey. Tulis bahasa Cina Tapi tak ada tulis pun jenama apa Mungkin tak ada jenama. Okey, kita tengok apa yang ada dalam ni. Okey, yang ni adalah instruction manual dia. Drone ni dia adalah DIY. Maksud dia kalau kita beli pun memang dia datang dengan satu paket ni semua loose. Okey, semua komponen ada, jadi kita kena pasang sendiri lah. So kita tengok apa yang ada dalam ni. Okey, ini adalah dia punya casing dia. Okey, dia punya frame dia lah, frame dia. Okey, dia datang dengan frame yang macam ni. Ini tiny whoop Okey, dia memang dah ada ducted punya frame. Okey, ini dia punya penutup atas, body dia tu nak pakai boleh, tak nak pakai pun tak apa. Dia datang dengan satu set propeller. Okey. Sini ada 4, sini ada 4. Okey, maksud dia bagi extra untuk satu set lah. Okey, sebab kita akan pasang 2 putih, 2 merah. Okey, so dia akan dibagi extra lah ni. Okey, remote controller dia. Okey, standard remote controller. Okey, ini adalah dia punya flight controller dia. Flight controller dia tu simple saja. Okey, sebab dia ni tak ada GPS apa semua, simple saja. So maksud dia nanti kita cara pemasangan dia kita kena solder. Okey, ada part yang mungkin kita akan kena solder lah. Okey, flight controller dia. Okey, dia datang dengan 2 bateri. Okey. Okey, bateri ni dia datang dengan nampak tak? 3.7 volt 150 mAh. Okey, bagi 2 biji. Kemudian ini adalah brush motor bukan brushless dia datang dengan brush motor, ada 4 semuanya. Okey, kalau kita tengok kita kena solder sini. Okey, memang kita kena solder pada kita punya flight controller ni. Mana flight controller ni, flight controller. Okey. Dan juga dia bagi kita charging cable. Okey, ni charging cable, ni port dia ni. Kita akan kalau nak charge kita akan masuk kat sini lah. Okey. Okey. So kita tengok ini sahaja apa yang ada di dalam kotak kita punya tiny whoop ni. Okey, so kita akan cubalah pasang sendiri Okey, kalau kita tengok ni, sini dia ada bagi manual. Okey, dia ada bagi manual. Okey, cuma manual ni dia ada 2 bahasa. Okey, satu bahasa Inggeris. Okey, dan satu bahasa Cina lah. Okey, cuma manual ni dia hanya menunjukkan cara macam mana kita nak menggunakan drone ni Dia tak ada tunjuk cara macam mana kita nak pasang. Okey, so yang ni tak apalah, tak ada masalah. Okey, manual ni kita simpan di tepi je lah. Yang ni kita guna untuk kalau kita nak terbangkan drone tu nanti. Okey. Okey, kalau kita tengok ni dia bagi ada 4 biji motor. Okey, kalau perasan 4 biji motor ni dia wire dia color lain Ada 2 wire dia color hitam dan putih, ada 2 color merah dan juga biru. Sebab apa dia buat macam tu? Kerana dia nak kita bezakan ada motor yang clockwise, ada motor yang counter clockwise. Jadi bila kita nak letak dekat kita punya frame ni, kita kena berselang-seli lah. Okey, contoh dia yang ni hitam putih, yang ni biru merah, yang ni hitam putih, ni biru merah, macam tu lah. Okey, dia kena selang-seli macam ni, bersilang
Okey, kalau clockwise dengan clockwise, ini counter clockwise lah. Macam tu lah. Arah jam, lawan jam. Okey. Cuma tak tahu yang mana satu yang clockwise, mana satu yang counter clockwise sebab di dalam menu dia tak tulis benda tu. Okey, kalau kita tengok pada board ni, okey, macam dia punya power outlet dia tu, yang tu kita tak perlu solder apa, dia dah solder dah. Okey, cuma kita kena tengok betul-betul. Yang kita perlu solder adalah bahagian sinilah, motor. Kalau perasan ni, okay, nampak dia tulis sana M1 motor 1, okay, motor 2, motor 3 dengan motor 4. Maksud dia ini adalah bahagian yang kita perlu solder untuk kita punya motor lah. Okay, kalau kita tengok setiap satu tu pun dia ada positif, negatif. Okay, positif, negatif. Okay. Okay. So yang penting masa kita solder tu, kita kena berselang-seli lah. Okay, kalau yang ni hitam putih, belah sini hitam putih, sini merah biru, sini merah biru, macam tu. Okay, kita tak boleh duduk sebelah-sebelah. Okay, nanti kita confuse nanti. Okay, boleh lah. Okay, so kita boleh start solder untuk motor dulu. Okay, sekarang kita akan solderkan motor ni dekat dia punya board ni. Okay, tapi sebelum kita solderkan tu, okey, kita kena masukkan motor ni dekat dia punya lubang yang disediakan ni dulu. Okey, kita masukkan macam tu . Pastikan wire ni dekat bawah ni, sebab lagi wire ni kita akan tolak naik atas untuk kita solderkan. Okay, bagi dia wire tu terjuntai macam ni. Okey, pastikan masukkan motor tu sehingga rapat . Okay, kalau tengok dekat frame ni dia ada letak satu macam selak . Okay, untuk tujuan ni untuk kita letak wire ni. Kita akan letak wire ni, bagi wire ni duduk di dalam ni sampai masuk ke sini. Bagi dia duduk macam ni . Nampak tak wire tu? Wire tu diduduk di dalam selak ni, di dalam dia punya longkang ni. Okay, tujuan dia tak nak bagi wire ni mengganggu, nanti ada propeller pusing kat sini kan, tersangkut lah kan. Okay, so kita letak di sini, selamat lah. Masuk ke di dalam lubang ni untuk sekali kita nak solder . Okay, kalau kita tengok dekat dia punya flight controller ni, dia ada dua lubang. Lubang untuk kita skru lagi. Dia ada satu di depan ni, satu di tengah ni. Okay, so kita kena ikut lah. Okay, dia ada letak lubang skru di sini pun. Satu di depan, satu di tengah. Okay, so kita kena ikut. Okay, dia akan duduk macam tu. Pastikan wire kita tadi tu semua terkeluar . Jadi kita nak solder. Okay, bagi dia keluar macam tu, kita nak solder lagi. Mudah untuk kita solder. Okay, nampak dia tu. Okay, kemudian kita boleh solder lah, ikut lah. Ingat dia ada tulis itu, dia ada tulis positif, negatif. Positif di belah tengah ni, negatif di belah tepi. Okay. Okay, kita settle solder dia punya wire-wire tu. Wire dia halus-halus ni, dia memang susah sikit nak solder tau. Jadi kalau maki semasa solder tu, itu perkara biasalah ya. Janji benda siap. Okay. Okay, sekarang kita nak pasang dia punya propeller. Okay, kalau kita tengok, dia bagi dua set kat kita. Okay, ada satu color merah, ada satu color putih. Okay, dalam satu set ni dia memang ada 4, dia memang ada 2 clockwise, 2 counter clockwise. Okay. Okay, terpulang lah sama ada kita nak buat semua putih pun boleh. So kalau kita tengok ni, nampak tak? Okay,
dia berbeza. Okey, satu clockwise, satu counter clockwise. Okey, tapi saya nak pasang dua putih, dua merah, okey, supaya dapat membezakan mana depan mana belakang lah. Okey. Okey, cuma masalah dia, kita sekarang kita tak tahu motor ni yang mana clockwise, mana counter clockwise. Okey, so cara dia kita try and error lah, kita bubuh dulu, kemudian kalau tak boleh naik, maksud dia propeller kita terbalik, jadi kita kena ubah balik lah. Itu je lah. Okey, so dia jadilah macam tu. Okey, ingat lah. Okey, dia mesti berselang-seli lah, bersilang. Yang ni kena sama. Okey, yang ni kena sama. Okey, jangan dua-dua belah sama. Clockwise, so dia tak naik lah. Okey, dia mungkin berpusing-pusing. Okey. So sekarang ni kita boleh test lah. Kita pasangkan bateri kita pada kita punya tiny whoop ni. Kemudian kita pasangkan bateri pada kita punya controller. Controller kita ni dia menggunakan bateri AAA. Okey, ini 3 biji bateri AAA ya. Okey. Yang ni kita pasang dia punya top cover ni ya. Top cover ni kalau tak pasang pun tak apa. Okey. Sebab kalau kita nak modify, kita nak letakkan kita punya kamera untuk FPV, boleh juga kan. Saya tunjuk lah. Okey, ni kalau kita buka balik. Okey. Saya ada FPV kamera. Satu FPV kamera tu saya tunjuk jap. Satu. Okey, saya beli yang jenama ni. Eichin TX06. Okey, yang ni tak mahal mana. Saya beli ni lebih kurang RM45 sahaja di Shopee. Okey. Jadi kalau tengok pada kamera ni, nanti saya akan buat satu review tentang kamera ni ya. Video review. Kita tengok pada kamera ni, boleh, dia ringan je, berapa gram macam ni. Jadi kita boleh pasang dekat atas kita punya tiny whoop ni lah. Okey, cuma kita punya power wire kita ni, kita kena modify sikit lah. Kita kena potong dan kita kena solder dekat power ni lah. Kita punya power cord kita kat sini lah. Okey, dia punya datang daripada bateri ni kan. Okey, sebab kalau kita tak kongsi bateri dengan bateri drone kita ni, kita kena pakai bateri yang asing. Jadi bila kita pakai bateri yang asing, berkemungkinan drone kita ni tak boleh naik sebab dia berat. Okey, sebab dia ada extra bateri satu lagi berat. Jadi untuk mengurangkan beban tu, kita kena kongsilah dia punya power tu dengan power drone ni. Okey, kita kena solder. Yang tu nanti saya akan buat video berasingan ya. Okey, so yang ni kita nak test dululah sama ada boleh naik ataupun tak boleh naik ya. Sama ada kita pasang terbalik ke propeller kita. Kalau kita pasang terbalik, contoh dia bila kita throttle up nanti, dengan controller bila kita throttle up, kalau dia tak mau naik, dia duduk diam, tapi dia pusing, dia duduk diam saja, maksud dia kita punya propeller kita terbalik. Okey, clockwise dengan counter clockwise tu terbalik. Kalau dia boleh juga naik, dia lompat-lompat dan dia nak naik juga, okey, maksud dia kita pasang tu dah betul dah lah. Okey. Okey, so yang ni kita punya casing ni kita boleh pasang. Tak nak pasang pun tak apa, tak ada masalah. Yang ni saja je, dah dibagi, kita pasang je lah. So bila nak buat kamera nanti kita buka lah. Okey, senang je. Dia pasang dekat tepi ni je. Dia ada satu klip kat sini. Kita pasang itu je. Simple. Okey. So kita yang ni controller ni kita pakai AAA punya bateri. Saya dah bubuh dalam ni. So kita pasang saja bateri dia. Bateri ni kita pasang. Okay, dia akan menyala lah. Kita pasang tu. Kemudian kita selit saja celah ni. Okay, cara nak bind dia, tolak depan, tolak bawah. Okay, so bila dia dah tadi berkelip-kelip, bila dia dah mati, maksud dia dah bind lah antara controller dengan drone kita ni. Okay, bila kita tolak dia akan pusing lah. Nampak tak? Kalau dia melompat-lompat macam tu, kalau dia melompat macam tu, dia nak naik, okay, bermaksud memang betul lah. Okay, kita pasang tu. Nampak tak?
Okey, dia melompat-lompat tu, maksud dia memang betul apa yang kita pasang tu tak terbalik lah. Nampak? Okey. Okey. So itu sahaja cara pemasangan untuk kita punya DIY tiny whoop ni. Okey, nanti saya akan buat satu lagi video review bagaimana cara penerbangan dia. Okey, dan juga kita akan buat satu lagi video untuk kita pasang kita punya FPV kamera ni beserta dengan goggle. Saya ada satu goggle. Ini goggle jenama Airchain EV800. Saya akan buat satu lagi video berasingan untuk saya review FPV goggle ni lah. Okay. So, selamat mencuba. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.